Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Hai, selamat datang ke Peachtree Morning Show. Hari ini saya ada tetamu yang sangat istimewa, Encik Bing Nguyen. Hai Bing dari Vietnam. Beliau penganjur DCI di Vietnam. Guru DCI yang sangat hebat dan ada ramai pelajar. Saya rasa sebanyak 10,000 pelajar di Vietnam. Beliau juga peniaga dalam bidang pendidikan dan graduan dari College SCIM serta ada program yang hebat untuk bina rumah untuk orang miskin di Vietnam. 350 buah rumah yang dibina setakat ni. Yang kedua ialah guru DCI, speaker Diamond X yang dah menghadiri 10 semester di College SCIM, Sedona. Juga seorang pakar seni yang terkenal di New York bertahun-tahun, miliki sebuah galeri di New York dan Berlin. Jadi Mr. Bean, bolehkah anda jadi host hari ini? Ya, saya rasa sangat gembira untuk menyertai program yang hebat ni. Sekarang ialah episod 67, 12 Mei. Selamat pagi kalian semua. Saya berasa sangat gembira kerana berada di sini. Marilah saya tunjukkan soalan hari ini dari Singapura. Hai Geshila, nama saya Kini dari Singapura. Soalan saya hari ini, saya dah menceburudi dalam bidang korporat beberapa tahun. Tapi saya sedar saya tak suka berkecimpung dalam bidang ni. Tujuan saya masih teruskan ialah nak dapat upah agar terus hidup. Soalan saya, apakah benih yang boleh saya tanam agar keluar dari dunia korporat tanpa rasa bimbang tentang obligasi kewangan dan perbelanjaan hidup serta teruskan hidup saya yang saya idamkan. Terima kasih. Soalan yang seronok. Soalan ni ada dua bahagian. Bahagian pertama ialah dia tak mau terus kerja di bidang korporat. Kedua ialah dapat kebebasan kewangan supaya boleh lakukan apa yang dia idamkan. Jadi bolehkah Geshila mula dulu, apakah benih yang dia harus tanam untuk meninggalkan bidang korporat itu? Ya, biar saya mula dulu, lepas Encik Bin teruskan ya. Saya ada masalah yang sama apabila saya sedang dalam bidang belian. Saya berada dalam bisnes belian selama 19 tahun. Selepas 17 tahun, saya rasa tak nak teruskan di sana. Syarikat tu menjadi semakin maju. Banyak benda-benda yang merunsingkan hati saya, sakit kepala dan rasa letih. Seperti apa yang disebutkan oleh Kelly, kita perlu kerja, dapat pendapatan untuk menampung hidup, tak boleh henti saja. Jadi saya nak beli anda satu cadangan yang praktikal, yang amat normal. Lepas tu saya harap Encik Bin boleh cadangkan dari segi benih. Jadi cadangan praktikal saya ialah simpankan wang. Mula ada simpanan wang. Apa yang saya lakukan ialah simpan wang selama 3-4 tahun sehingga ada banyak wang. Kemudian saya ke office dan bercakap saya nak henti kerja. Saya tak boleh kerja di sini buat seumur hidup. Lihat batu-batu kecil-kecil ni, saya sudah rasa letih ya. Jadi mungkinkah saya kerja 4 hari dalam seminggu? Lepas 6 bulan saya akan kerja untuk 3 hari dalam seminggu. Dan selepas 6 bulan saya akan kerja untuk 2 hari dalam seminggu saja. Dan lepas tu saya nak berhenti. Itulah cadangan praktikal saya. Bukan cadangan dari segi benih. Simpan wang dan henti kerja perlahan-perlahan. Jadi Encik Bin, apakah pendapat anda dari cara benih? Ya, berdasarkan sistem DCI, jika kita nak kebebasan wang, kami harus gunakan 4 langkah.
Jadi bagi saya, langkah pertama ialah saya nak kebebasan kewangan di mana saya tak perlu kerja untuk dapat pendapatan. Kami ada kebebasan masa dan gaya hidup. Itulah sangat penting. Kedua, saya pilih rakan kami. Jadi siapa yang saya pilih? Saya pilih kaki tangan saya, rakan sekerja saya, pelanggan saya dan tanam benih dengan mereka. Langkah ketiga ialah saya lakukan banyak perkara seperti secara langsung dan tak langsung. Secara langsung saya tanam benih. Anda boleh tengok, ni tabung saya berbesar ya. Setiap hari saya masukkan $20 US ke dalam ni. Saya ada 3 tabung. Satu untuk ibu saya, satu untuk tabung DCI dan satu lagi untuk 3 mastika tu. Saya lakukan ni setiap hari untuk dapat imprint yang kuat dalam minda. Dan benih itu akan tumbuh dan buka kemudian. Yang kedua ialah untuk bina rumah kepada orang miskin. Bukan saja bina rumah saja ya. Saya bantu mereka memenuhi impian mereka. Dengan tu impian saya juga jadi kenyataan. Yang ketiga ialah saya tubuhkan tabung untuk bina jabatan untuk orang miskin, sekolah untuk anak miskin. Langkah terakhir ialah saya lakukan ialah meditasi kopi. Jadi setiap malam saya dapat lakukan meditasi kopi bagi banyak perkara. Selain itu saya juga ajar orang lain tentang DCI. Saya mengajar orang lain cara 4 langkah dan lebih daripada 12,000 orang di Vietnam yang saya ajar. Saya ajar teori dan cara dapat pendapatan. Saya merekrut mereka untuk meningkatkan pendapatan mereka. Apa yang terjadi, yang ramai yang ikut saya dah berjaya. Dan bagi saya, selepas 3 tahun, saya ada 7 pendapatan pasif. Dan setiap hari ada duit yang masuk ke dalam bank account saya. Jadi saya tak perlu bimbang tentang kewangan saya. Hanya fokus pada perkembangan DCI di seluruh dunia, di seluruh Vietnam yang ada 95 juta orang. Dan saya ajar orang cara mudah. Setiap hari masukkan duit dan lakukan meditasi kopi. Cara yang paling mudah. 4 langkah itu sangat mudah. Cubalah dan anda akan berjaya. Selepas 3 tahun, saya berasa sangat gembira terhadap kewangan saya. Jadi, apakah pendapat anda, Uta? Pertama, saya dengar dengan teliti terhadap pendapat anda. Ini memanglah pengajaran yang amat hebat pagi ini. Ya, apa yang saya nak beritahu Kili ialah pada masa ni seolah-olah dia kaitkan pekerjaan korporat dengan security dan pendapatan kewangan. Tapi pada masa ni, semasa wabak virus, kami dapat lihat pekerjaan korporat tidak semestinya menjaminkan keselamatan kewangan anda kan. Semua bidang dan industri-industri sedang alami masalah. Pekerjaan korporat yang nampaknya sangat selamat dan beri pendapatan kewangan mungkin akan hilang juga. Jadi di sinilah sistem benih hebat. Anda boleh bantu seseorang lakukan sesuatu yang mereka nak. Tanamkanlah benih untuk bantu mereka dapat sesuatu yang mungkin tak berkaitan dengan keselamatan kewangan. Tapi apabila kami bantu seseorang untuk capai kehendak mereka, kami dah tertanam benih untuk capai kehendak kami. Jadi dalam DCI terdapat satu alat yang hebat yang disebut jangan cuba teka. Jadi jangan cuba teka apa yang akan berlaku. Siapa tahu saya dapat rasa kini anda dah tahu apa yang anda nak lakukan tu. Siapa tahu mungkin sesuatu akan jadi terkenal esok kan. Jadi saya rasa sistem benih ini hebat kerana anda fokus pada kehendak orang lain dulu dan bukan pada kehendak kami. Bantu mereka capai kehendak mereka dulu dan kemudian apa yang akan berlaku. Mungkin anda sendiri ada corporate besar, ya. Okay, Sheila.
Bolehkah anda beritahu kami apakah benih yang menyebabkan kami melakukan sesuatu yang kami tak mau? Wow, itu soalan yang seronok. Itulah benih negatif kan? Seperti yang anda tahu, saya berada dalam bisnes belian selama 19 tahun. Saya mula kerja sebagai seorang pesuruh. Saya kena bersihkan pejabat. Gaji saya adalah $7 sejam pada masa itu. Dan kemudian saya menjadi pengurus. Ramai orang bekerja untuk saya. 10,000 orang bekerja untuk saya. Dan saya sedar bahawa tanggungjawab dalam perbadanan ialah untuk bantu mereka rasa seronok. Bantulah mereka agar mereka nikmati kerja mereka. Masa di tempat kerja adalah lebih daripada di rumah kan. Kami bekerja selama 8 jam, 9 jam, 10 jam. Jika kita tak rasa seronok di tempat kerja, kami akan tanam benih negatif. Kami tak nikmati kerja kami. Jadi, kili jika anda ada kaki tangan dalam perbadanan atau rakan sekerja anda semasa bekerja, cubalah bersenang-senang dengan mereka. Uta, anda ada music mix tanda? Contohnya dalam Peachtree Morning Show, kami minta semua penonton untuk hantar music mix selama 1 jam. Spotify playlist tu hantar ke email ni. Inilah salah satu contoh menggembirakan semua orang dan anda akan lebih menikmati kerja anda. Jadi, apakah pendapat anda? Apakah pendapat anda, Uta? Saya dapat satu akal lagi. Jika kami nak tinggalkan perbadanan korporat, di mana saya rasa bukan keadaan untuk kili, tapi saya nak sebutkan kerana ia berkaitan dengan apa Casey Michael sebutkan. Jika kami nak tinggalkan perbadanan korporat kerana kami tak suka budaya ni ataupun tak beretika dan lain-lain, atau orang menipu, kami harus berhati-hati untuk membersihkan ni dalam minda kami bersihkan dulu kerana jika kami bawa aspek tu bersama kami akan jumpa perkara yang sama di tempat kerja lain atau industri lain. Jadi saya rasa tu adalah sangat penting. Tapi saya rasa mungkin tak berkaitan dengan anda, tapi pada umum dia adalah penting untuk ingatkan ni. Ya, bagi saya, jika kami nak tinggalkan bidang korporat, kili perlu lakukan 4 langkah untuk dapat kebebasan kewangan dulu. Langkah demi langkah bermaju kepada apa yang anda nak. Jadi bagi saya, mudah saja. Gunakan 4 langkah. Tanam duit. Tanamkan kebebasan kewangan. Apabila sudah mencukupi, anda boleh lakukan apa-apa saja anda suka. Lepas tu, tinggalkan kerja anda. Saya dapat lakukan dan saya sangat suka. Oh, sungguh seronok dan anda akan suka ikannya, ya. Saya ada cadangan lagi bagi kili. Saya sudah berumur 67 tahun, telah bekerja pelbagai pekerjaan dalam hidup saya. Idea anda tanya soalan ni adalah sangat baik. Anda harus mengerjakan impian anda. Janganlah duduk di pejabat dalam syarikat orang lain dan tak gembira duduk sana untuk banyak tahun dan anda langsung tak gembira. Jadi, jika anda belajar 4 langkah dari Encik Bin, anda dapat lakukan apa-apa yang anda suka. Impian yang besar. Seperti Encik Bin yang bina banyak rumah untuk ramai orang. Impiankan impian yang besar. Jangan takut untuk berimpian tinggi. Jangan duduk dalam korporat jika anda tak gembira. Pergi kerja impian anda dengan 4 langkah. Ya, Uta, ada lagi cadangan praktikal untuk Kelly? Ya, saya juga nak tegaskan sekali mengikut impian anda. Kehebatan sistem ini ialah anda bantu orang lain untuk capai impian mereka. Dan itu akan menyebabkan anda
berjaya. Anda berdua dapat menguja impian-impian anda. Dan kemudian anda akan beri inspirasi kepada orang ramai. Dan juga sentiasa mendedikasikan benda itu untuk mereka yang nak capai impian mereka. Dan itu adalah sangat gembira kerana anda lakukan untuk ramai orang kan. Ini akan bawa anda jauh kerana anda ikuti impian anda ya. Saya rasa mereka berdua telah beri banyak tips. Saya nak buat rumusan ya. Yang pertama ialah nikmati apa yang anda lakukan. Sokongkan kaki tangan anda, beri rasa seronok. Dengan ni anda dapat nikmati apa yang anda lakukan pada masa depan. Yang kedua, gunakan 4 langkah untuk tanam kebebasan kewangan. Dan kemudian anda akan dapat pendapatan yang anda perlu. Yang ketiga ialah ikut impian anda dan dapat bantu lebih ramai orang. Dengan ni anda dapat hidup gembira. Inilah tip yang mudah. Dan lakukan sesuatu yang kecil ya setiap hari. Sangat-sangat kecil. Lakukan. Sangat mudah. Dan ingat ya, meditasi kopi setiap hari ya. Terima kasih soalan anda. Dan sangat menarik tu soalan tu ya. Saya ada satu jemputan. Bulan ni bermula dari 19 hari bulan. Ada 65 kelas lanjutan, kelas yang agak dalam tentang pengetahuan kuno dari buku-buku kuno. Kelas yang sangat sukar, sangat seronok. Anda akan dapat nikmatinya dan dapat sakit kepala dan belajar banyak ya. Ya, marilah datang ke kelas istimewa dari Casey Michael. Oh, sangat menarik. Saya suka kelas anda, Casey Michael. Saya juga ada suatu pengumuman. Oleh kerana kami berharap untuk terima lebih banyak soalan dari Singapura atau di mana-mana di seluruh dunia, sila hantar ke seekquestions@diamondcutterinstitute.com. Kami nak dapat lebih soalan supaya menginspirasikan kami ya. Soalan anda mesti dalam keadaan video selfie menegak yang tak lebihi daripada 30 saat ya. Encik Bin, anda ada soalan untuk esok tak? Ya. Marilah tengok soalan besok. Soalan dari Rusia. Hai Geshe Michael, nama saya Felix dari Republic of Russia. Soalan saya ialah kebelakangan ni saya jadi kurang yakin diri. Rasa tak selesa dan malu bersama-sama dengan orang lain. Amat susah untuk saya berkomunikasi atau mula perbualan dengan seseorang. Jadi apakah benar untuk menjadi sebaliknya, menjadi lebih ramah, dapat berkomunikasi? Terima kasih. Ya, itulah soalan yang bagi besok ya. Kami akan bincangkan soalan ni besok 13 Mei ya. 13 Mei. Baik. Bye-bye. Jumpa esok. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. Penny and Guangsha. Yeah. And we'll see you guys on Thursday. Yes, exactly. See you then. Bye. Have a great day. Bye. Thank you, Mr. Bin. Thank you. Bye. Bye, Ben. Bye, Geshe Michael. Terima kasih menonton Page 3 Morning Show. Jumpa lagi.